الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رضيت بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ukhuwah pada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pecinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga majlis kita ini dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah maghrib kita ini dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniyati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mushidi bin Mustafa dengan pengajian berkitab Al-Minahu As-Saniyah ala Al-Wasiyah Al-Matbuliyah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat semasa yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mushidi. Dengan segala hormat dan penuh takzim, dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir umurana. Allahumma rabbana anzilna munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Taala, malam ni kita diberi izin untuk sambung lagi pengajian kitab kita yang masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan salah satu daripada penyakit hati yang akan menggugurkan ataupun membatalkan amal yang dilakukan dan serta mengundang kemurkaan Allah Ta'ala, iaitu penyakit yang dinamakan sebagai riak. Dan kita dah sebut beberapa daripada jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk seseorang itu riak. Dan kuliah minggu lepas kita sebut berkaitan dengan seseorang yang meninggalkan amal kerana manusia pun termasuk daripada seorang yang riak. Maksudnya dia buat amal, dia meninggalkan sesuatu amal kerana manusia. Melainkan kalau seseorang itu dia meninggalkan amal yang sunat secara khususnya kerana untuk lakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun bukan di khalayak ramai, seumpama dia meninggalkan sembahyang sunat di masjid kerana dia nak melakukan ibadat sunat itu di rumah, maka itu tidak termasuk daripada riak, kan? Baik, malam ni nak sambung lagi antara daripada bentuk-bentuk yang dikatakan seorang itu tergolong daripada riak. Kita sambung pada muka surat 30. Bagi tuan-tuan perempuan yang ada kitab, boleh tengok pada muka surat 30. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Kata pengarang kitab, wa minha hikayatul a'malis salihati allati waqa'at fi azmanin madad wa lam yash'ur biha ahadun illa li gharadin syar'iyyin fa inna hikayataha bighairi gharadin syar'iyyin yarudduha ila suratir riya'i biha hala 'amaliha.
dan sebahagian daripadanya iaitu sebahagian daripada riya, iaitu menghikayatkan tentang amal soleh yang dilakukan pada masa lampau, sedangkan tiada seorang pun mengetahuinya melainkan kerana tujuan syar'i. Kerana sesungguhnya penghikayatannya itu penghikayatannya tanpa tujuan syar'i akan membawa kepada gambaran riak, dengannya itu ketika melakukan amal itu. Baik. Antara daripada bentuk seorang itu riak iaitu menghikayatkan amal yang dilakukan sebelum ini. Maksud menghikayat, maksud menceritakan amal soleh yang dilakukan pada masa lampau, masa dulu-dulu, kan? Dengan tiada tujuan, dengan tiada tujuan syar'i. Dan dia menceritakan benda tersebut dengan kedudukan orang tidak tahu bahawa dia itu melakukan amal soleh tersebut. Ini banyaklah. Kadang-kadang kita cerita apa yang kita buat masa muda-muda, masa dulu-dulu, kan? Kita ni buat benda ni, kita buat benda ni. Yang kita buat itu adalah daripada amal soleh. Amal soleh ni sebenarnya apa dia? Kan? Perkataan amal soleh ni banyak kita dengar dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi SAW. Seumpama Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan mereka yang beramal soleh. Amal soleh ini adalah amal yang dilakukan berdasarkan daripada arahan ataupun keperluan syarak. Maka itu dikatakan sebagai amal soleh. Apa saja yang kita buat berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh syarak, maka itulah termasuk daripada amal soleh. Sama ada amal soleh tersebut dalam bentuk perbuatan yang kita lakukan secara wajib ataupun secara sunat, ataupun amal soleh itu termasuk daripada benda yang kita tinggalkan kerana perkara itu adalah perkara haram atau perkara makruh. Kan? Jadi kalau kita buat benda tersebut kerana meninggalkan arah yang Allah Ta'ala larang itu, maka pada masa tersebut itu pun termasuk daripada amal soleh. Baik. Maka kalau menceritakan amal soleh tersebut adalah kerana menunjuk kepada seseorang atau menceritakan kepada seseorang, sedangkan orang tersebut dulu tak tahu yang kita pernah buat amal tersebut, maka itu termasuk daripada riak. Melainkan kalau sekiranya ada tujuan syar'i. Apa tujuan syar'i? Tujuan syar'i adalah untuk kita mengajar, kita berdakwah, kita memberi motivasi. Tidak ada tujuan untuk menunjuk-nunjuk, maka itu dibolehkan. Seumpama seorang guru menceritakan bahawa dia itu masa muda-muda dulu dia buat amal macam ni kan. Saya ingat seorang guru saya masa dalam kelas pengajian pernah lagi dia cerita dan kita masih ingat lagi bahawa masa muda-muda antara amal yang dia tak tinggal adalah sembahyang sunat witir 11 rakaat. Tetapi masa tu dia cerita umur dia dah masuk kepada umur dia kurang 50-an lah. Tetapi maka dia kata sekarang ni rasa dah tak mungkin, kurang tak larat lah sikit kan. Dah tak boleh buat dah sampai 11 rakaat. Dulu masa muda-muda alhamdulillah. Jadi kalau diceritakan benda tersebut menjadi sebagai satu daripada motivasi kepada kita. Kita sebagai pendengar, kita rasalah oh ini Tok Guru boleh buat. Masa muda-muda, kita muda ni sepatutnya kita pun buat. Itu motivasi bagi kita. Dan jalanan dia berdakwah ke arah memberi ilmu kepada kita, maka benda tersebut tidak termasuk daripada riak. Kan? Jadi sama juga kalau mak ayah dia ceritakan bahawa kepada anak-anak dia dulu mak macam ni, ayah macam ni buat amal itu kerana apa? Sebab nak bagi motivasi kepada anak-anak. Kan? Supaya anak ni pun seronok buat amal, seronok buat benda baik, tinggalkan maksiat dan sebagainya, maka itu tidak termasuk daripada riak. Itu yang dinamakan ceritakan sesuatu itu berdasarkan kepada tujuan syar'i. Yang bukan kepada tujuan syar'i, dia nak menunjuk-nunjuk, dia nak bagi tahu. Kan? Jadi benda tersebut kalau boleh disembunyikan. Ada benda ni biarlah dia rahsia selama-lamanya. Biarlah rahsia selama-lamanya di antara kita dengan Allah. Kena ada juga rahsia tu kan. Melainkan kalau sekiranya perlu kita bagi tahu. Contoh apa dia? Kalau kita seorang guru, kita mak ayah, kita ceritakan benda tersebut sebab keperluan untuk menyebarkan dakwah dan mengajar, tak apa, tak ada masalah.
Kan? Tapi kalau benda tersebut tidak sampai kepada keperluan, biarlah rahsia itu selama-lamanya kita dengan Allah Ta'ala. Kan? Walaupun kadang-kadang rasa seronok orang tahu. Kan? Rasa macam ada semangat bila mana orang tahu tu menyebabkan kita nak buat amal, itu bahaya. Sebab kita dah sebut sebelum ni. Orang yang berasa seronok bila mana orang tahu, dengan seseorang yang berasa seronok dan gembira kerana orang tahu dia beramal, dan menyebabkan itu penambah kepada motivasi dia, itu salah satu daripada riak. Bermaksud penolak untuk dia buat motivasi bila mana orang itu tahu dan orang itu memuji dia. Kan? Sebab tu kalau boleh, ada benda-benda amal soleh yang kita buat, kita sembunyikan. Hatta kepada pasangan kita. Kan? Kalau benda tersebut tak perlu diceritakan, sembunyikan sampailah habis, sampai bila-bila. Kan? Mungkin ada orang tu daripada muda sampailah kepada umurnya dah meningkat tua, dia tak pernah tinggal pun bacaan surah Al-Mulk. Tak pernah tinggal langsung. Berpuluh-puluh tahun. Kan? Dan itu pun kadang-kadang pasangan dia tak tahu pula dia buat. Sebab apa? Dia baca sambil-sambil, dia baca perlahan-lahan, dah jadi amanah bila mana nak tidur. Pasangan dia kadang-kadang dengar, kadang-kadang tak dengar. Tapi memang dia istiqamah tak pernah tinggalkan. Maka biarlah benda tersebut rahsia. Kan? Sebab benda tersebut kalau tidak memerlukan kepada diceritakan, biarlah Allah Ta'ala saja. Kan? Dia seronok. Kan? Seronok. Bila mana ada rahsia yang disimpan dengan kekasih. Ya? Kalau kita simpan rahsia tersebut di antara kita dengan kekasih kita, maka antara kita dengan dia saja. Maka bila mana kita dengan kekasih kita, atau kita istilahkan dengan orang yang kita sayang saja yang tahu, maka itu merupakan satu perkara yang kita kata orang lain tak tahu. Kita rasa seronok, hanya kita dengan dia. Maka macam mana kalau sekiranya cerita ataupun benda tersebut hanya rahsia di antara kita dengan Allah Ta'ala. Di atas dasar kita ni pencinta kepada Allah. Kita kekasih Allah. Maka itu lebih seronok lagi. Maka kalau sekiranya tidak memerlukan kepada keperluan untuk cerita, untuk dakwah, untuk mengajar, maka sembunyikan benda tersebut, biarlah rahsia. Rahsia itu di antara kita dengan Allah Ta'ala. Baik. Jadi kalau seseorang itu menceritakan amal soleh yang dibuat sebelum ini, dengan tanpa tujuan syar'i, maka dia boleh membawa kepada gambaran riak ketika mana dia melakukan amal tersebut. Baik. Wa min wasiyati Sayyidi Ali Al-Khawas rahimallahu ta'ala li ashabihi, ihdharu minat tasmi'i bi'amalikum fa innahu yubtiluha karriya'i ala haddin sawa'in kama sarraha bidzalika al-hadith. Di antara wasiat Sayyidi Ali Al-Khawas rahimallahu ta'ala kepada para sahabatnya, apa dia kata dia? Berhati-hatilah kamu daripada sikap memperdengarkan tentang amal kamu. Hati-hati, jangan duk cerita tentang amal soleh kita. Kan? Kerana apa? Kerana sesungguhnya ia membatalkan amal itu sama seperti riak, sebagaimana yang jelaskan hal demikian oleh hadis secara nyata. Baik, salah satu kata daripada Sayyidi Ali Al-Khawas, kita menceritakan amal soleh kepada orang lain, itu pun termasuk daripada salah satu daripada benda yang menjurus ke arah riak. Ini salah satu daripada istilah dia panggil at-tasmi', maksudnya kita memperdengarkan. Sum'ah. Sum'ah. Maksudnya kita memperdengarkan amal-amal yang kita lakukan sebelum ini. Ini salah satu benda yang kena jagalah. Kan? Kena jaga. Jangan duk ceritalah benda-benda tersebut. Menaikkan benda tersebut ada keperluan. Kan? Lakin li tasmi'i dawa'un wa huwa an yandima al-'amdu 'ala dhalika wa yatuba min dhalika taubatan sadiqatan بأنه لا يعود يسمع أحد من الناس بعمل من عمله إذ التوبة الصادقة تمحو ذلك الزلة فإذا تاب كذلك رجع العمل صحيحا بمشيئة الله تعالى. Namun bagi sikap memperdengarkan amalan ini ada rawatan dia. Ini yang kita seronok ni. Sekurang-kurangnya ada ubat yang boleh merawat. Jadi dalam banyak-banyak kita duk cerita berkaitan dengan riak sebelum ni, ubat dia adalah ikhlas lah. Kan? Cuma bentuk-bentuk riak itu pelbagai. Ini salah satu daripada perkara yang dikatakan tergolong daripada riak adalah memperdengarkan dia. Cuma di sini khilaf di sisi para ulama tasawuf atau ulama sufi. Memperdengarkan itu sebut, adakah dia boleh jatuh kepada riak sekaligus ataupun dia tak sampai kepada kedudukan riak. Kata Sayyid Ali Al-Khawas itu dah sampai kepada kedudukan riak. Ada ulama mengatakan tak sampai kepada kedudukan riak lagi. Kan? Dia sampai kepada kedudukan sum'ah yang mana boleh membawa kepada riak. Boleh membawa kepada riak. Baik, tetapi bagi perbuatan ini, dia ada ubat dia. Dia ada rawatan dia. Apa dia? Rawatan dia
ialah bahawa seorang hamba, itu seseorang hati menyesali atas hal demikian. Yang pertama, menyesal atas perbuatan dia. Menyesal bahawa dia duk cerita pasal amal soleh yang dia buat sebelum ini. Duk cerita sama ada secara mulut ke mulut ataupun menceritakan benda tersebut secara viral, tulisan dan sebagainya. Menyesal. Sebab apa menyesal? Sebab benda tersebut tidak dalam keperluan syarak. Sebab tu kita kena tengok level kita. Maaf saya kata, kadang-kadang kita kena sedar diri. Saya kata pada diri saya sendiri. Walaupun orang panggil kita ustaz, tidak semestinya kita ni orang yang mana menjadi ikutan. Kan? Sama juga kalau kita ni ustazah, tak semestinya kita menjadi ikutan. Kita diistilahkan sebagai da'i ke apa saja, kan? Tidak semestinya kita menjadi seikutan. Kan? Bahkan tak semua ulama tersebut menjadi ikutan. Kan? Walaupun memang ulama memang tempat untuk kita jadi ikutan sebab dia pewaris Nabi. Tetapi tak semua orang itu boleh mengikut ulama. Kerana apa? Kerana kesesuaian pada masa tersebut. Sebagai contoh, ada orang tu daripada kalangan kategori ulama yang waraknya, yang zuhudnya, dengan pakaiannya macam tu. Kan? Bila mana dia duduk pada satu tempat yang mungkinlah, sebagai contoh saja, dia duduk pada satu tempat yang khalayak ramai tersebut, akhlak mereka terlalu teruk sangat. Jadi bila mana dia masuk tersebut, dalam khalayak masyarakat macam itu, maka masyarakat menjauhi. Kerana mungkin perwatakan dia. Ini kita kata salah satu daripada konsep dakwah lah. Ada, bukan kita kata ada ulama masuk macam tu, semua orang lari, tak ada. Ada yang masuk dekat dan sebagainya. Tapi ada juga yang lari. Tapi ada juga dalam bentuk da'i-da'i yang pakaiannya biasa-biasa, tak adalah sampai seumpama pakaian seorang ulama. Tapi dia mendekati orang yang mana dalam masyarakat seumpama itu, masyarakat lebih dekat kepada dia. Kan? Mungkin pada masa tersebut kita boleh faham, tidak semestinya seorang da'i tersebut menjadi ikutan kepada seluruh orang. Tak semua ulama itu akan menjadi ikutan kepada seluruh orang. Maka kita sedar kedudukan kita. Jadi kita muhasabah. Yang pertama, kalau kita nak ceritakan satu amal soleh yang kita buat, adakah kita anggap benda tersebut menjadi ruang dakwah kita kepada masyarakat yang kita duk cerita sekarang, audiens kita tu. Kalau tak ada sampai, tak perlu cerita pun. Tak perlu pun duk cerita, tidak ada masalah pun. Biarlah jadi rahsia. Tapi kalau kita rasa benda tersebut dan kita niat sebagai sebaran dakwah, kalaulah kita kata 30% saja yang mendengar, tak apa. Nak ceritakan, ceritalah, tidak ada masalah. Kan? Itu dia panggil metod dakwah pula, kan? Dengan cara yang pelbagai. Maka bila mana kita tahu kita telah menceritakan satu benda yang tidak jadi keperluan pun untuk kita cerita, kan? Maka pada masa tersebut yang pertama obatnya kita menyesal perbuatan tersebut. Menyesal. Yang kedua, dan segera bertaubat dengan taubat nasuha. Terus bertaubat dengan taubat nasuha. Baik, kalau kita sebut berkaitan dengan dosa-dosa dalam perbicaraan ilmu-ilmu tasawuf, kita banyak menjurus kepada taubat yang sebetul-betulnya taubat. Salah satu dengan istilah sebetul-betulnya taubat adalah seorang itu bertaubat nasuha terus. Kan? Jadi, bila mana bertaubat nasuha terus ini menggambarkan kedudukan seseorang tersebut betul-betul bertaubat dan menyesal dengan perbuatan yang dilakukan. Kan? Jadi, kalau kita kata seorang ini bertaubat nasuha dengan perbuatan memperdengarkan, menceritakan tadi, maksudnya dia menyesal dengan apa yang dibuat dan dia tinggalkan, maksud dia tak dah buat dah benda tersebut dan dia berazam dia tidak akan melakukan benda tersebut lagi. Ini dikatakan sebagai taubat nasuha dalam masa yang sama beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi segera bertaubat dengan taubat nasuha dengan bahawa tidak ada seorang pun akan mendengar tentang satu amalan daripada amalan-amalannya. Maksudnya dia tak nak cerita dah kepada orang. Biarlah benda tersebut di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab benda tersebut yang dilakukan tidak ada keperluan syar'i pun untuk diceritakan. Baik. Kerana taubat nasuha akan menghapuskan kesalahan tersebut. Kesalahan apa? Kesalahan orang yang mendengar, menceritakan tentang amal soleh yang dilakukan tersebut. Maka apabila dia bertaubat seperti itu, kembalilah amal itu sebagaimana amalan yang sahih dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau dia betul-betul bertaubat nasuha, maka amal soleh yang dia lakukan sebelum ini kembali masuk balik dalam akaun dia. Seumpama macam tu. Seumpama Allah Ta'ala buang benda tersebut, dan Allah bila mana dia bertaubat, Allah Ta'ala kembalikan dia punya amal soleh tersebut. Yang tu kita nak tu. Dan sebenarnya ini dalam ruang lingkup khilaf para ulama lah. Saya bagi seumpama contoh. Contoh seorang yang mana murtad.
Orang yang murtad, dia ada dua pendapat ulama berkaitan dengan amal soleh yang dibuat ketika mana dia masih lagi Islam. Seorang itu Islam, bila mana murtad. Bila mana murtad, macam mana kedudukan amal dia? Pendapat pertama mengatakan, amal dia telah dihapuskan oleh Allah SWT. Rugilah. Kalau selama berpuluh-puluh tahun dia beramal soleh, tiba-tiba dia murtad pada Allah Ta'ala, na'udzubillah min zalik, maka amal soleh yang dilakukan tersebut dah dihapuskan, terbatal terus, tak dikira langsung. Kan? Tak dikira langsung. Kan? Maka kalau sekiranya dia kembali masuk dalam Islam, seumpama dia telah baru memulakan. Kan? Ini merupakan salah satu daripada bentuk kafarah lah. Kafarah kepada perbuatan dia telah murtad kepada Allah Ta'ala. Satu pendapat. Pendapat yang kedua, kalau seorang itu murtad, bila mana dia murtad, maka amal dia seumpama kita kata ditarik oleh Allah Ta'ala dan dipegang dahulu seketika. Hold dahulu. Kalau takdirlah dia kembali kepada Allah Ta'ala dengan dia bertaubat, kembali kepada Islam, maka amal yang sebelum ini dikembalikan balik kepada dia. Itu pendapat yang kedua. Maka samalah dengan isu yang kita bincang malam ni, seorang yang mana sum'ah menceritakan amal-amal soleh yang pernah dilakukan sebelum ini yang boleh membawa kepada riak tanpa ada sebarang tujuan syar'i, maka bila mana dia bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat nasuha, maka seumpama Allah Ta'ala kembalikan amal soleh tersebut masuk balik dalam akaun dia. Kan? Masuk balik dalam akaun dia dan dia kembali kepada masih lagi tercatat dengan catatan amal soleh yang dilakukan itu. Kan? Jadi inilah yang perlu kita sedar, kan? Kadang-kadang tak sedar, terlepas pandang. Tak sedar yang kita buat sesuatu tu termasuk daripada dosa atau kesalahan. Sebab tu orang yang Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala sedarkan dia daripada kesalahan. Kalau orang yang Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala akan sedarkan dia bahawa dia tahu dia buat silap. Memang kita ni akan buat silap pun. Tak adalah silap tu masuk kategori dosa. Siapa saja memang akan terlibat dengan dosa, melainkan para Nabi dan Rasul. Sebab mereka ini adalah maksum. Maksum ni betul-betul terjaga daripada dosa. Memang kan tak akan buat dosa. Tetapi bagi kita ni, walaupun kita ini hebat macam mana pun, kita ni kadang-kadang akan melakukan juga dosa. Kan? Cuma bagi kekasih-kekasih Allah, yang kita kata wali-wali Allah, kesalahan yang dilakukan tidak sampai kepada kesalahan yang dalam kategori dosa besar. Tetapi mereka itu sedar bila mana mereka buat silap, kesilapan tersebut perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka sama juga bagi orang yang mana biasa-biasa saja tapi dia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah satunya kebaikan yang Allah Ta'ala tunjuk, bila mana dia buat dosa, dia sedar bahawa itu dosa dan dia tahu bahawa dia perlu bertaubat dan dia terus bertaubat. Orang ini adalah orang yang merupakan dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sedarkan dia daripada kesilapan yang dilakukan. Yang paling takut sekali, dia buat silap, dia buat dosa, dia tak sedar benda tersebut tergolong daripada dosa dan tak rasa benda tersebut sebagai dosa. Dia tak rasa pun benda tersebut dosa. Dia tak rasa bersalah langsung. Ini paling bahaya. Kan? Kita kata, biasalah zaman sekarang benda-benda macam ni. Ni bahaya ni. Kadang-kadang dia tak rasa pun benda tersebut daripada dosa, maka dia buat itu di atas dasar apa? Dasar di atas logik akal dia dan sebagainya. Ini bahaya. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Ta'ala, kesalahan-kesalahan dia lakukan, Allah Ta'ala akan sedarkan dia untuk dia patah balik. Patah balik untuk apa? Untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Ta'ala, kembali kepada jalan yang betul. Ini kita istilah kepada kembali kepada pangkal jalan. Kan? Balik pangkal jalan sebab apa? Sebab kita sedar. Kan? Kita sedar pada kedudukan yang kita buat itu salah di sisi agama. Allahu Akbar. Kan? Wa mathalu kadzalika kamathali rajulin kana sahihal jismi thumma tara'a alayhi marad afsada sihhatahu fasta'mala dawa'an nafi'an فأزال الله تعالى به ذلك المرض وعاد الجسم بفضل الله تعالى إلى حال صحته فعلم أن للتسميع دواء بخلاف الرياء لأنه يفسد العمل من أصله. Contoh yang demikian. Contoh berkaitan dengan orang yang mana memperdengarkan atau menceritakan amal-amal soleh dia sebelum ini tanpa tujuan syar'i, lepas tu dia sedar benda tersebut salah, maka dia pun bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan betul-betul taubat nasuha, maka Allah Ta'ala akan kembalikan balik amal tersebut sebagaimana biasa. Contohnya, supaya kita faham kata pengarang kita, contoh yang demikian adalah seperti seorang lelaki yang sihat, tubuh badannya,
kemudian ditimpa penyakit yang merosakkan kesihatannya. Dia sihat, tiba-tiba sakit. Kan? Maka dia segera merawatnya dengan ubat yang bermanfaat. Carilah ubat. Buatlah rawatan dan sebagainya untuk sembuh daripada penyakit tersebut. Maka Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit itu dengan ubat tersebut. Maksudnya Allah Ta'ala memberikan kesembuhan dengan sebab obat yang dia ambil ataupun rawatan yang dilakukan. Jadi ubat rawatan itu adalah asbab semata-mata untuk Allah Ta'ala melihat dia ada usaha ataupun tidak. Hakikat Allah Ta'ala yang beri kesembuhan. Dan kembalilah tubuh badannya sihat seperti sedia kala dengan kurniaan Allah Ta'ala. Maka dia sihat baliklah dengan rahmat Allah Ta'ala, dia kembali pada sihat. Jadi gambaran orang yang sakit, dia cari ubat, dia buat rawatan, pergi jumpa doktor dan sebagainya. Alhamdulillah, kembali kesihatan melalui kurniaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sembuhkan dia. Maka samalah orang yang mana ada penyakit tadi tu. Penyakit duk cerita berkaitan dengan amal soleh yang sebelum ni dia buat, maka disedar benda tersebut salah, maka taubatlah nasuha, maka Allah Ta'ala akan kembalikan balik amal soleh dia tersebut. Sebab tu kadang-kadang dalam bercakap itu kita terlepas. Dan kadang-kadang dia rasa seronok duk cerita. Sebab tu hati-hati bila mana nak cerita, timbang-timbang dahulu. Nak bercakap, timbang-timbang dahulu. Kadang-kadang, maaf saya sebut, kita tak perasan bahawa kita ni jenis kaki suka bercakap. Saya ulang balik. Kadang-kadang kita tak perasan bahawa kita ni jenis kaki suka sangat bercakap. Sampai kadang-kadang kita bercakap, ada orang bercakap jangan juga, kita macam seumpama nak menang juga. Seumpama kita nak juga kita yang bercakap, seumpama majlis itu atau ruang itu adalah ruang kita. Sedangkan kita duduk sembang dengan kawan-kawan kan. Jadi kita tak perasan ada kawan-kawan yang menyampah dengan kita sebab kita banyak sangat bercakap. Maaf. Ini salah satu teguran untuk diri saya dan semualah. Kenapa benda ni saya sebut? Kerana dengan banyaknya percakapan tersebut, dia akan banyak modal yang kita keluarkan. Jadi modalnya apa dia? Kita ambil sana, kita cedok sana dia. Cerita tak habis. Lepas tu terbuka pula dengan cerita lain. Cerita pula pasal amal soleh kita. Tak perasan kita pergi cerita benda tersebut. Itulah aku dulu, Alhamdulillah lah, masa belajar dulu. Rajin lah juga, puasa tak tinggal. Senin Khamis, tahun-tahun jugalah. Tapi sekarang taklah erat lah. Cerita tu sebab apa? Sekadar cerita-cerita sahaja. Kan? Sebab apa? Sebab kita suka bercakap-cakap. Maaf saya tak cerita pada siapa-siapa. Untuk kita muhasabah. Jadi kita hanya cerita-cerita saja. Cakap-cakap saja. Tapi cakap-cakap itu, dia punya ceritanya berkaitan dengan amal soleh kita. Maka pada masa tersebut, inilah yang menyebabkan bahaya. Kenapa? Asal penceritaan itu tidak ada apa-apa. Tapi bila mana kita seronok cerita, lebih lagi bila mana orang tu dia tambah. Hebatlah kau macam ni. Cerita baguslah macam ni. Aku ni pun baru kenal Islam, baru nak belajar-belajar kan. Sebab dulu dah duduk dalam zaman lawa-lawa dan sebagainya, banyak sangat berhibur. Jadi bila mana orang bawa cerita, kita makin seronok cerita. Yang makin seronok cerita tersebut, dia menambahkan mungkin menjurus ke arah untuk kita riak. Nauzubillah min zalik. Maka perhatikan diri kita, jangan duk perhati orang lain, bahawa kadang-kadang kita tak perasan kita ni suka sangat bercakap. Bila mana suka sangat bercakap, kita ada perangai kita nak mengawal sesuatu suasana, majlis, tempat, mesyuarat, keadaan dan sebagainya. Kita seronok bila mana kita bercakap dan kita rasa seronok orang mendengar kita bercakap. Walaupun belum tentu orang rasa seronok kita bercakap. Dan ini akan mengundang kepada menceritakan sesuatu yang tak perlu kita cerita. Sebab itulah banyakkan untuk kita ini berhati-hati dalam bercakap. Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar Siddiq, dia memasukkan sesuatu dalam mulut dia. Saya lupa apa dia, macam batu lah, benda macam bila mana dia masukkan sesuatu dalam mulut dia, maka pada masa tersebut ada benda dalam mulut, maka dia tak boleh bercakap. Kenapa? Sebab dia bimbang kalau dia bercakap, akan bercakap sesuatu yang tak sepatutnya. Bukannya kita ini disarankan menjadi seorang yang pendiam. Jadi zaman Nabi ni semua orang tak bercakap je. Bukan. Zaman Nabi ada orang yang jenis apa dia, kita kata suka cakap. Bahkan Nabi ni kalau duduk dengan dia, Nabi senyum je. Sini banyak cakap. Dia kadang-kadang dia buat lawak kan. Nabi tahu dia ni antara sahabat-sahabat yang banyak buat lawak. Yang kita kata dia tu jenis orang yang kelakar pun ada juga. Kan? Jadi kepelbagaian itu ada. Tetapi
nak jaga supaya tidak ada percakapan yang tidak sepatutnya. Antaranya Abu Bakar Siddiq pernah dia memasukkan dalam mulutnya sesuatu supaya apa? Supaya dia tidak bercakap melainkan sesuatu yang mana tergolong daripada benda yang baik-baik saja. Maka hati-hati ya. Kita sama-sama muhasabah. Cakap tu bagus. Jadi janganlah sampai tak bercakap langsung. Nanti dia akan mengeruhkan suasana, jadi suasana yang boring dan sebagainya. Cerita benda-benda yang sepatutnya. Saya ingat seorang guru saya, Masya Allah kan. Dia kata, dialah kalau seorang guru yang menceritakan kepada kita sebagai anak murid ini, kita tidak menganggapkan guru kita ini riak ataupun dia nak menunjuk-nunjuk. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kita menganggap ini adalah motivasi dan ilmu yang dia nak bagilah. Kan? Dan kita mementahu dan kita kenal. Bila mana kita sohbah bersama dengan dia, kita tahu bahawa dia ni tidak pandai bercakap benda lain. Kan? Tak pernah bercakap. Dia kata dia tak pandai nak cakap, nak sembang-sembang benda-benda yang mengarut-marut. Dan kita pun duduk, kita tengok dia tak bercakap. Kalau ada benda orang dalam satu majlis, ada orang tu duduk gelak-gelak, sembang-sembang benda yang tidak ada manfaat, dia macam diam je. Dia macam, yelah macam tak ada modal nak cakap. Ini kenapa? Kerana dia mengasuh. Dia mengasuh diri dia supaya tidak bercakap dengan benda yang tak sepatutnya. Maka bila mana dia train, maka sampailah satu ketika Allah Ta'ala yang jaga. Hakikatnya memang Allah Ta'ala jaga daripada awal. Tapi bila mana kita berusaha, maka ketika itu Allah Ta'ala akan tunjukkan bahawa Allah Ta'ala menjaga kita daripada bercakap benda yang tak sepatutnya. Sama juga bagi orang yang mana mengelak diri daripada buat maksiat. Jaga sangat diri dia daripada maksiat. Maka dia akan terjaga daripada kemaksiatan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala dah jaga dah diri dia. Kadang-kadang benda maksiat tu memang tak boleh sampai pada dia. Kita kata seumpama ada protection. Daripada luar tu tak boleh sampai pada dia. Seumpama orang ada orang nak buat jahat, tiba-tiba orang tak jadi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah jaga. Jadi sebab itulah kita kena sampai pada kedudukan kena train, kena latih diri kita. Dalam bab cakap pun sama juga. Dalam cakap sama juga. Sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita bercakap tu kita nampak kita hebat kan. Saya lah kan. Kita rasa kita hebat, kita pun cerita lagi. Macam kita seorang je tahu. Sedangkan kita tak perasan ketika itu kita telah menceritakan amal-amal yang kita buat sebelum ini. Tak perasan. Sebab tu orang yang banyak bercakap, dia kena banyak beristighfar. Malam ni yang paling banyak sekali kena beristighfar saya lah, sebab saya bercakap. Dia tak ada ustaz cakap benda-benda yang daripada kitab semua, tak ada. Masa bercakap tu apa perasaan, apa niat itu. Semuanya kena istighfar pada Allah SWT. Baik, seterusnya. Habis itu antara daripada benda yang dikatakan riak, menceritakan atau menghikayatkan sesuatu amal soleh yang dibuat sebelum ni tanpa tujuan syar'i. Baik. Wa minha qat'ul mazhil mubah idza dakhala man yustahya minhu. Dan sebahagian daripadanya daripada riak, menghentikan gurauan yang harus ketika masuk orang yang disegani. Antara daripada riak itu adalah seseorang yang mana dia berhenti cakap-cakap, sembang-sembang, bergurau-gurau, benda yang harus bukan benda yang haram. Tetapi kerana orang yang masuk itu adalah orang yang disegani, maka dia berhenti, tak cakap terus. Dia berhenti terus. So umpama tunjuk bahawa, tak tahulah kita nak tunjuk baik ke apa dia. Nak tunjuk baik ke nak tunjuk apa, wallahualam. Nanti tengok apa yang dia nak sebut. Ni kadang-kadang nampak kan, sembang-sembang tiba-tiba datang, sebut terus dia. Dihentikan benda tersebut. Tapi tak semua benda tersebut salah. Nanti saya buat satu cerita. Wa qad kana al-Fudayl bin Iyad. Fudayl bin Iyad kita dah jumpa dah dalam matan yang sebelum ni. Saya ada cerita dah siapa Fudayl bin Iyad. Wa qad kana Fudayl bin Iyad rahimallahu ta'ala yaqulu law qila anna amirul mu'minin dakhilun 'alayka as-sa'ah fasawaitu lihyati biyadi la khiftu an uktaba fi jaridatil munafiqin. Jika dikatakan, kata Fudayl bin Iyad, jika dikatakan kepadaku bahawa Amirul Mukminin datang kepadamu ketika ini. Amirul Mukminin maksudnya khalifah lah. Orang yang paling besar sekali lah. Kalau kita seumpama, dia bukan Perdana Menteri Amirul Mukminin ni. Dia kalau kita sempat sekarang kita panggil seumpama Agong. Raja lah. Sebab dia yang menjaga semua wilayah tersebut. Semua wilayah bawah dia. Kuasa vetonya semua bawah dia. Itu konsep khalifah. Baik. Jadi Fudayl bin Iyad kata, kalau sekiranya ada orang kata kepada aku bahawa Amirul Mukminin datang ni, maka aku pun akan mengelokkan janggutku, betul-betul kan elok, tarik janggut yang betul sikit. Lepas tu
pasti aku khawatir. Dengan perbuatan aku tadi, aku bimbang aku akan dicatatkan, nama aku tercatat dalam senarai orang-orang munafik. Kalau bahasa kita sekarang kita istilahkan sebagai hipokrit dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini, dia termasuk daripada perbuatan riak. Sebab apa? Kita nak menunjuk seumpama kita ni baik. Seumpama kita nak menunjukkan kita ni baik. Kan? Tapi adakah kita salah benda tersebut? Tak salah tak salah. Ada satu cerita. Nabi SAW ni dia duduk dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, kan? Sembang. Yelah kawan baik kan. Walaupun kita nampak sahabat-sahabat Rasulullah ni bukan orang yang jenis jenis yang tegas, jenis yang kita kata disebabkan dia ketua dia jaga sangat, dia punya protokol dia tak ada, kan? Dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni kawan baik, kan? Memang betul-betul kawan baik. Sebab itulah kalau kita ke makam Rasulullah, bersama dengan beliau adalah makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kan? Itu memang betul-betul rakan baik. Sebab Abu Bakar dia minta dengan Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah, dia kata, Aisyah boleh tak kalau ayah meninggal nak dikuburkan di sebelah Rasulullah? Aisyah mesti izin. Sebab dia memang tahu, pertama itu ayah dia, yang kedua itu memang sahabat Nabi yang paling dekat sekali. Yang kedua Sayyidina Umar bagi tahu kepada Sayyidatina Aisyah, kan? Wahai Aisyah, boleh tak kalau sekiranya aku meninggal, aku nak dimakamkan, dikuburkan dekat dengan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka diizinkan juga, kan? Bermaksud ini betul-betul kawan baik. Jadi ada diceritakan dalam satu hadis, bahawa Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar dengan Sayyidina Umar sembang-sembang lah, kan? Dan ketika itu dia punya jubah atau kain dia lah, kita kata terangkat sedikit lah. Terangkat, kalau kita kata nampak sampai betis ke, tak nampak aurat, kan? Macam kita duduk dengan kawan-kawan kita lah, kadang-kadang duduk tu kan belunjur, lepas tu duduk gosok-gosok sedikit, lengor-lengor tu dia terangkatlah sikit dia punya kain kita tu kan. Tapi kalau tempat orang ramai, kita tak buatlah macam tu, tak sesuai. Walaupun benda tersebut tak nampak pun aurat, kan? Tapi benda tersebut tak sesuai. Tak sesuai. Seumpama macam ni lah, seumpama kan, imam surau, imam masjid, tapi kat luar rumah pakai seluar 3 suku. Faham seluar 3 suku. Seluar yang bawah daripada lutut, kan? Walaupun itu aurat, tapi tak sesuai, kan? Jadi sama juga Rasulullah, dia tak sesuai Rasulullah dengan kita kata kain dia atau jubah dia terselak duduk di khalayak ramai. Tetapi sesuai bila mana dia duduk dengan sahabat baik dia, nyembang sama-sama dengan Abu Bakar. Tapi tiba-tiba datanglah Sayyidina Osman. Bila mana Osman datang, masa tu Nabi bukan sekadar kain dia terangkat sedikit, tapi cara duduknya kita kata mungkinlah mengiring, ataupun menyandar dan sebagainya. Jadi tak adalah duduk proper sangat. Tapi bila mana Osman datang, maka Nabi SAW dia bangun duduk baik sikit, duduk okey sikit, tutup. Kain dia tarik sikit. Sedangkan Osman tu siapa? Yang pertama, Osman itu adalah sahabat Nabi. Yang kedua, Osman itu Sayyidina Osman merupakan menantu Nabi, kan? Maka bila mana kedudukan macam itu, kan, maka Abu Bakar dengan Umar ni tanyalah, kan? Tapi tak adalah tanya depan Sayyidina Osman, kan? Mungkin lepas daripada tu dia tanya, ya Rasulullah, sebab apa tadi macam ni dengan kami? Osman datang nampak macam lain pula, kan? Sedangkan itu menantu ya Rasulullah. Sebab macam tu kita sembang, kan? Dia kata, aku malu kepada Osman kerana malaikat pun malu kepada Osman. Aku malu kepada Osman kerana malaikat pun malu kepada Osman. Kenapa? Kerana watak dan peribadi Osman yang baik. Osman ni bukan jenis orang jenis kaki sembang. Bukan jenis cakap banyak, tak ada, kan? Tetapi dia ni adalah orang yang smart work, kan? Orang yang kalau kerja smart, kan? Dan dia memang orang kaya, kan? Tapi dia memang orang yang baik, betul-betul baik. Bahkan malaikat pun malu kepada Sayyidina Osman. Maka kata Nabi, aku pun malu kepada Sayyidina Osman. Sebab apa? Sesuai dengan keadaan martabat dia sendiri. Maka adakah Nabi ketika itu dikatakan seumpama, maaf dalam perbincangan kita ni ada unsur-unsur riak dan sebagainya? Bukan, kan? Tetapi pada masa tersebut menghormati seseorang yang dihormati oleh para malaikat, kan? Okey, kita sambung sikit nak cerita. Kalau sekiranya kita duduk sembang-sembang, cakap-cakap, ada gurau-gurauan, tiba-tiba ada orang yang datang menyebabkan kita malu muka dengan dia, maka kita pun berhentikan gurauan tersebut. Maka kata Fudhal bin Iyad, dia boleh membawa kepada satu keadaan seorang itu munafik, dan ini tergolong daripada kedudukan seorang yang riak. Baik.
فلا تقطع يا أخي المزح المباح لأجل داخل عليك إلا بنية الصالحة فإن خرق ناموس العبد عند من يستحيا منه أولى من ارتكابه صفة النفاق. Wahai saudaraku, ini pesan pengarang kita. Janganlah engkau menghentikan gurauan yang harus. Ingat kita cerita sekarang bukan gurauan yang teruk-teruk. Gurauan yang harus maksudnya bergurau yang diharuskan, yang dibenarkan pada syarak. Sama ada gurauan itu untuk menjalinkan hubungan kemesraan, hubungan ukhuwah, atau gurauan yang dibenarkan oleh syarak, itu gurauan yang harus. Maka jangan kau hentikan gurauan yang harus tadi semata-mata ada orang yang masuk padamu, melainkan dengan niat yang baik. Jadi kena tak dengan cerita Nabi tadi tu? Kan? Nabi bukan bergurau, tapi kedudukan Nabi tadi tu. Nak cerita bahawa Nabi ada niat yang baik. Kenapa? Kerana kedudukan itu sesuai dengan kedudukan Saidina Osman, yang mana malaikat malu dengan dia, maka Nabi pun menghormati juga, walaupun menantu sendiri. Kan? Baik, kerana pendedahan sikap seorang hamba di sisi orang yang disengena itu lebih utama daripada dia melakukan sifat nifak, iaitu bermuka-muka. Kerana ini boleh menunjukkan ke arah salah satu daripada sifat-sifat yang tak cantik. Selain pada sifat nifak, itu sifat juga, sifat riak juga. Kan? Jadi, itu perangai kita tunjuklah. Tapi jangan, kalau benda yang aib, jangan ditunjuk. Maksud kalau kita ni jenis orang yang suka gurau-gurau dengan gurau yang dibenarkan, kita jenis orang macam ni, tak apa. Itu lebih baik supaya orang kenal kita. Jangan orang kenal kita, dia tu pendiam. Pendiam depan dia, tapi belakang orang, tak lepas mulut, tak habis. Semua cerita dia cerita. Habis drama, filem, habis semua dia korek. Jadi pada masa tersebut, biarlah duduk pada kedudukan diri kita yang sebenar, selagi mana tidak melanggar batasan syariat. Ada orang kata, tak apa, diri saya macam ni lah. Pakai tudung tak tudung, ini perangai saya. Buka aurat tak buka aurat, ini perangai saya. Itu tak boleh, sebab benda tersebut melanggar batasan aurat. Bercakap, tak boleh, saya macam ni saja, ni cakap kasar. Tak boleh lah, sebab Islam tak ajar. Adakah Islam ajar untuk kita bercakap dengan cakap kasar, cakap-cakap benda yang tak elok, kan? Ada diviralkan. Tapi walaupun tak viral, benda ni memang kadang-kadang kita pun dengar dalam masyarakat kita, terutamanya remaja, kanak-kanak dan sebagainya. Jadi sebab itulah kadang-kadang percakapan kita tu kita kena jaga jugalah. Sedih lah. Sedih, mudah-mudahan Allah Ta'ala jagalah. Kadang-kadang kita tengok budak-budak muda sekarang dia bercakap tu, ya Allah, guna dia punya term-term ataupun istilah-istilah bahasa tu yang dalam sama ada mencarut ke, sebut jenis binatang-binatang ke, perkataan ya Allah. Tapi sekadar sembang-sembang seronok je lah. Tapi benda ni sebenarnya salah satu daripada budaya yang perlu dibuang. Nampak tak mesra macam ni? Tak boleh. Sebab dia dah melanggar syariat kita. Hati-hati. Sikit lagi. Sikit lagi. Dah nak habis. Saya habiskan untuk bab riya. Ada 2 matan sikit lagi. Saya ringkaskan. Kita pendekkan perbahasan dia. Wa minha az-ziyadatu fil itraq wal khushu' li dukhuli ahad min al-akabir wa ghairihim wa qad kana Sayyid Ali Al-Khawas rahimallahu ta'ala yaqul idza dakhala ala ahadikum amirun wa fi yadayhi subhatun yusabbihu biha fala yudimha fi yadihi illa bi niyyatis salihah. Dan sebahagian daripada riya menundukkan kepala dan menzahirkan sifat khusyuk ketika seorang pembesar atau orang lain datang kepadanya. Ini pun sama juga. Orang datang ni tunjuk-tunjuk tawaduk, tunjuk-tunjuk baik, tak boleh, tapi benda tersebut memang benda yang kita kata bagus, kan? Tapi kita tunjuk-tunjuk, sengaja nak tunjuk bahawa seumpama kita nak tunjuk kita ni adalah seorang yang khusyuk. Kita ni ahli zikir. Sebelum tu tak ada nampak main telefon. Orang datang, buka apps Quran pula. Contoh, tadi duk main apa? Duk main tengok WhatsApp, duk main tengok itu. Tapi bila mana orang datang, nampak orang datang, tukar. Baca. Mulut gerak-gerak dan sebagainya. Masa tu kita menunjuk-nunjuk. Itu dia katakan sebagai riak. Maka sama juga, bila mana orang datang, kita menundukkan kepala. Menundukkan kepala ni menunjukkan seumpama kita ni orang yang tawaduk. Dan menzahirkan sifat khusyuk. Khusyuk ni maksudnya kita buat sesuatu dengan betul-betul fokus kepada satu benda tu, kan. Sama ada khusyuk dalam kita berzikir ke, atau khusyuk bila kita dengar orang cakap ke. Sebenarnya itu bukan perangai kita, kan. Walaupun benda tersebut baik, tapi kita buat benda tersebut. Kenapa? Kerana ada pembesar ataupun orang tertentu yang mana kita nak tunjuk pada dia. Kata Sayyidina Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala,
apabila seorang pemimpin masuk ke atas kamu, maksudnya datang kepada kamu, sedangkan pada kedua tangannya terdapat seutas tasbih yang digunakan untuk bertasbih, maka jangan dikekalkan tasbih itu di tangannya melainkan dengan niat yang baik. Kita ada tasbih kan? Utas tu yang 100 tu kan, satu, ataupun sekarang pakai tasbih digital. Kan? Lekat dia dekat dengan jari kita. Kan? Jadi bila mana orang datang, kan? Orang datang kepada kita, maka ada dua keadaan. Kalau sekiranya dengan bertasbih menyebabkan rosak kita, ataupun kita ni memang nak menunjuk-nunjuk dalam tasbih, ambil je simpan, letak dalam poket terus. Ambil simpan terus. Tapi kalau kita ni memang duduk macam tu, kita kekal dengan niat kita yang baik. Sebab apa? Bila mana orang datang, kita berzikir tu sebab memang bukan kerana dia, kita masih lagi meneruskan zikir kita, ataupun bila mana orang datang, kita berzikir supaya kita ini tak termasuk daripada orang yang cakap benda-benda yang tak sepatutnya. Itu dipanggil niat yang baik, tak apa, tidak ada masalah. Tapi kalau semata-mata nak menunjukkan bahawa kita ni seumpama ahli zikir, kerana orang tersebut datang, maka ini tak boleh. Dan yang terakhir sekali, wal yahdhar min an yakuna jalisan yadhaku wa huwa ghafilan 'anillahi ta'ala. Dan hendaklah kamu seorang murid, ya, seorang yang menuju kepada Allah, berhati-hati daripada satu keadaan bahawa dia duduk dalam keadaan ketawa sambil lupa kepada Allah Ta'ala. Kan? Hati-hati, jaga-jaga, jangan banyak sangat gelak-gelak, kan? Walaupun seronok-seronok, boleh tapi jaga-jaga, kan? Gelak Nabi, ketawa Nabi tak sebagaimana kita. Tapi dah sebab kita diketawa jenis keluar suara, nak buat macam mana. Tapi jangan sampai keterlaluan, sampai jangan benda tersebut melalaikan kita daripada mengingati Allah. Seronok sangat-sangat sampai tak ingat pada Allah Ta'ala. Ini hati-hati. Fayadkhulu alaihi amirun fayakhudhu subhata biyadihi fayusabbihu biha illa biniyatis salihah huruba minal wuqu' fi riya'il muhbit lil amal. Dalam diri keadaan dalam duduk ketawa tadi, duduk suka-suka dan sebagainya, tiba-tiba seorang pemimpin datang. Pemimpin ini menunjukkan seseorang yang mana ada pangkat, ada kedudukan, yang datang kepada dia, lantas dia seraya mengambil tasbih, seutas tasbih. Nampak orang tu datang, terus dia ambil tasbih tadi. Sama ada tasbih yang tali tadi ataupun tasbih digital sama sekarang, dan bertasbih dengannya melainkan dengan niat yang baik, untuk mengelak jatuh daripada riak yang meruntuhkan amalnya. Seperti kita sebut tadi, tiba-tiba orang datang, kita senyap terus ambil tasbih. Subhanallah, subhanallah, terus nak berzikir pula. Sedangkan tadi duk gelak-gelak dan sebagainya. Jadi kalau kita buat benda tersebut kerana nak menunjuk kepada orang tadi, itu termasuk daripada riak. Melainkan kalau sekiranya niatnya baik, sebab apa? Sebab bila mana orang datang tadi tu menyebabkan dia ihsan. Astagfirullahalazim, aku lalai. Ada kan kadang-kadang bila mana diduduk dalam keadaan ramai-ramai gelak, sembang dan sebagainya, tiba-tiba adalah orang yang disegani datang. Orang tu datang menyebabkan dia jadi baik. Maka dia ambil tasbih terus berzikir kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Menyebabkan dia insaf dan teringat. Semata-mata tengok orang tersebut. Mungkin kerana orang itu adalah ahli ibadat ataupun orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, menyebabkan kita ini tertarik untuk menyesali perbuatan kita. Maka kita berzikir sambil-sambil, maka itu tak apa. Niat yang baik. Bukan kerana nak menunjuk pada dia, tapi disebabkan ada niat yang baik. Betul-betul kita nak berzikir pada Allah Ta'ala. Baik. Wa daqaiqur riya'i kathiratun madhkuratun fi kutubil qaumi fa'lam dhalika ya akhi. Sifat riak yang halus-halus sangat banyak disebut dalam kitab-kitab para ulama. Maka ketahuilah demikian itu wahai saudaraku. Jadi itu antara sebahagianlah daripada sifat riak yang dibincangkan dalam perbincangan kita ni. Panjang, tak tahu berapa kali pertemuan. Hanya cerita berkaitan dengan riak sahaja. Jenis-jenis daripada riak, bentuk-bentuk riak seseorang tersebut yang kadang-kadang kita tak perasan. Yang kita buat tersebut kita anggapkan tak termasuk daripada riak, rupanya itu termasuk daripada riak. Jadi caranya macam mana? Dah pengarang kitab kata banyak lagi bentuk-bentuk riak ada dalam kitab-kitab para ulama. Bermaksud kitab ini bukan habis yang ni selesailah kita, tak ada. Dia masih lagi dalam proses belajar. Dia akan jumpa sikit dan sebagainya. Kerana itulah makin sedikit Allah Ta'ala betulkan kita, sikit Allah Ta'ala betulkan kita. Salah satunya adalah daripada proses belajar. Jadi kesimpulannya, boleh tengok balik, saya tak nak uraikan satu-satu apa yang telah kita bincang sebelum ini. Daripada awal perbincangan berkaitan dengan sifat riak tersebut, lebih daripada 5 kalau tak silap, simptom-simptom ataupun bentuk-bentuk seorang itu adalah riak pada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang riak ini 2 kesan yang besar. Yang pertama, amal ketaatannya itu digugurkan Allah Ta'ala. Umpama sia-sia amal dia. Yang kedua, dia mengundang kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bahkan hadis Nabi banyak yang kita tak disebut dalam kitab ni, tapi kita sebut secara tak langsung bahawa Nabi SAW sebut dalam hadis, termasuklah hadis kursi, berkaitan dengan teguran kepada orang yang mana riak itu dalam beramal ini bukan ikhlas kepada Allah SWT. Maka daripada sebanyak-banyak penyakit-penyakit yang tergolong daripada riak tersebut, satu saja ubat dia adalah kembali ikhlas kepada Allah Ta'ala. Macam mana kembali ikhlas? Cuba bentuk hati kita buat ini tidak ada niat kerana orang lain, tapi niat kerana Allah Subhanahu Taala. Sembahyang kita yang kita sebut lillahi ta'ala, biar betul-betul lillahi ta'ala. Jangan ada selain daripada Allah Ta'ala yang kita nak pamerkan niat sembahyang kita, perbuatan sembahyang kita. Puasa kita, amal soleh, ni dah nak masuk korban dah ni. Kan? Hari Khamis ni insya-Allah ibadat korban. Jangan ada nak tunjuk pada orang yang kita ni korban seekor lembu, seekor kambing, atau ambil satu bahagian. Sebab apa kita letak macam ni? Orang lain pun ambil satu bahagian. Orang lain pun sembelih satu seekor kambing. Orang lain pun sembelih seekor kambing. Bahkan Nabi SAW lebih daripada itu lagi. Kan? Jadi kalau dengan benda sedikit pun kita nak riak, rasa tak memadai lah. Kan? Dengan amal sedikit tapi nak riak. Kan? Sebab apa? Sebab Nabi dan sahabat buat benda yang lebih besar lagi, yang sepatutnya kita kata, dia orang ni lebih layak kalau nak menunjuk-nunjuk. Tapi tidak ada rasa langsung pun dia orang nak menunjuk dalam amalnya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan keikhlasan lah dalam amal. Terutamanya diri saya dan para jemaah sekalian. Yang kita buat apa saja tu biar Allah Subhanahu Ta'ala letakkan yang kita buat ni kerana Allah. Kita cuba buang. Ada saja niat kerana orang lain, kita suruh istighfar pada Allah Ta'ala. Suruh istighfar. Benda ini merupakan satu proses pembentukan hati kita supaya menuju hanya pada Allah Ta'ala saja. Dan insyaAllah pada pertemuan akan datang, kita masuk kepada topik yang barulah, cerita yang baru, iaitu jauhi menyakiti makhluk. Perbincangannya tak panjang lah kalau tengok kepada matan ini, tapi apa yang akan dihuraikan nanti insyaAllah kita akan jumpa pada pertemuan akan datang. Jadi saya sekadar itulah insyaAllah. Wallahu'alam, saya serah kembali kepada moderator. Ustaz, kita nak buka soalan sikit tak? Ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh. Ada soalan tak? 1, 2, silakan. Ada yang nak bertanya Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kalau misal kata kita berbuat baik, umpamanya kita bersedekah ke apa kan, kita niat kita bukan kita nak macam menunjuk-nunjuk lah. Kita niat kita macam kita 10 macam orang tu lebih berada pada kita biar dia berbuat apa yang kita buat macam tu. Kita berniat macam tu lah. Kita bukan kita nak menunjuk-nunjuk tu. Ada ke itu macam kita jatuh pada riak tu Ustaz? Saya pun takut juga lah Ustaz kan kalau membincangkan masalah ni kan. Ya. Kadang-kadang kita bercakap benda-benda tu tapi tak tahulah niat kita tu, takut niat kita tu cuma ialah kata ialah Allah saja yang tahu apa yang ada dalam hati kita tu kan. Sama ada kita tu kan macam niat kita tu ataupun kita meniat kita macam biar orang orang umpamalah sekarang ni berkorban kan, orang berkorban sana berkorban sini, jadi kita diam je lah, kita tak cakap yang kita ni berkorban dekat macam tempat lain lah misal kata kan. Tiba misal kata pergi tu dah tiba masa tu kan saya pun adalah berkorban cakap macam tu kan. Jadi tak ada takut riak ke Ustaz tu macam tu tak? Saya takut dah kalau Ustaz macam ni. Ada tu kategorikan riak tu. Baik. Yang pertama, kita kena tahu yang kita buat itu adalah untuk dasar tujuan syar'i atau tidak. Maksudnya dalam landasan agama atau tidak. Contoh, kita bersedekah tadi, kita niat untuk mudah-mudahan orang ini, sebab kita kenal dia ada harta, tapi dia agak susah sikit untuk derma. Kalau kita nak kata kedekut atau bakhil tu mungkin kasar sedikit kan. Tapi dia agak susah sikit nak derma. Tapi sebab kita nak tunjuk kepada dia dan kita nak ajar kepada dia dan nak jadi sebagai satu motivasi kan. Sebab kita ni mungkin kita tak sekaya dengan dia, tapi kita pun mampu sedekah supaya yang aku buat ni ya Allah menjadi salah satu daripada asbab untuk dia pun bersedekah. Jadi niat kita ni supaya menjadi satu
pengajaran, maksudnya kita mengajar. Itu termasuk daripada ruang syarak. Maksud itu dah dikatakan sebagai dakwah. Kan? Bukan kita nak tunjuk supaya dia tu pandang, oh aku bagus, dia puji. Tak ada. Kita nak supaya dalam ruang lingkup syarak. Ruang lingkup syarak maksudnya agar membenarkan dakwah, mengajar. Kalaulah mungkin macam ni, seorang guru kita yang mana mengajar duk cerita-cerita macam ni, adakah kita kata, macam mana tok guru aku ni, guru-guru aku, ustaz aku yang mengajar ni cerita benda-benda ni semua riak ni? Tak ada. Dia orang menceritakan, kita nampak atas dasar untuk bagi ilmu kepada kita dan ajar kepada kita. Maka sama juga, kita tu niat, kita pegang betul-betul. Ya Allah, aku buat ni adalah semata-mata kerana kamu dan aku nak dia jadikan sebagai medium dakwah kepada si fulan bisi fulan. Kan? Dan mohonlah ya Allah supaya bagi hidayah kepada aku dan hidayah kepada dia. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan ibadat korban. Kan? Walaupun kadang-kadang kita buat benda baik, orang tak tahu, itu tak apa, tidak ada masalah. Kan? Selama ni mungkin daripada kalangan kita yang sembahyang tahajud tak pernah tinggal pun. Kan? Orang duk cerita dia tahajud, kita senyap, tak kata apa pun. Kadang-kadang dia tak mendatangkan mudarat apa saja. Mudarat apa pun, tak ada masalah. Kalau orang kata macam mana tahajud tak menanti, alhamdulillah sekadar termampu kan. Kita niat tu macam mana? Kita kata alhamdulillah bukan nak supaya dia tahu, tapi nak kata bahawa alhamdulillah nikmat dalam hati kita, ya Allah kamu bagi aku nikmat untuk malam tadi tahajud. Kita bukan nak bagi tahu dia sebenarnya. Kita nak kata kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang pada zahirnya dia mendengar bahawa mungkin dia nampak bahawa kita bertahajud. Okey. Tapi niat kita betul adalah untuk kita syukur pada Allah Ta'ala bahawa kita dapat beramal soleh kepada Allah SWT. Maka sama juga dalam ibadat korban. Orang duk korban sana, korban sini, kita senyap. Tak kata, orang tak tahu pun kita buat ibadat korban. Orang tak nampak pun kita buat korban dan sebagainya. Tak apa. Kan? Tak ada mendatangkan mudarat dan sebagainya. Kita tak cerita pun tidak ada masalah. Kan? Jadi yang pertama, pegang hati kita tu. Jaga betul-betul supaya tidak sampai pada kedudukan yang merosakkan niat kita. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Okey, terima kasihlah Ustaz. Saya bertanya Ustaz sedikit tentang korban. Boleh? Saya selalu tertanya-tanya diri saya, bagaimana caranya untuk kita mengelakkan kurban kita itu jatuh kepada nazar. Sebab bila dia nazar, ia tidak boleh dimakan oleh keluarga saya dan juga anak-anak dan keluarga. Tapi bagaimana tentang adik-beradik? Dan bagaimana dalam keadaan biasa? Boleh Ustaz beri sedikit panduan? Terima kasih. Baik, yang ni kita kena jaga. Sebab tu bila mana kita nak buat ibadah korban, kena belajar. Sebab kita benda setahun sekali lah kita kata. Macam orang nak pergi haji, seumur hidup dia kena belajar lah. Bila mana dia nak pergi haji tu, lain beza dengan sembahyang. Sembahyang hari-hari. Maka kena belajar hari-hari. Supaya macam tu lah. So ibadah korban, bila mana nak masuk ibadah korban, kita belajar hukum makan berkaitan ibadah korban. Baik, pertama, bila mana kita telah mengkhususkan binatang tersebut untuk ibadah korban, itu boleh menyebabkan secara adat dia boleh jatuh kepada nazar. Hati-hati. Orang tanya binatang ni nak korban kan? Ni memang korban ni. Yang tahu ni lembu ni korban ni. Lembu ni korban. Cara percakapan tersebut dia nampak seumpama ilzam. Ilzam ni maksudnya secara directly bahawa seumpama confirm dah benda tersebut. Ini hati-hati. Sebab setengah pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i dia boleh jatuh kepada nazar. Jadi nak kata macam mana? InsyaAllah tahun ni nak buat ibadat korban lembu ni. Kita letakkan perkataan insyaAllah selamat terus. Dia akan telah menjatuhkan level kedudukan bahasa tersebut tidak jatuh kepada nazar. So bila mana orang kata korban tahun ni lembu ni ke? InsyaAllah cadangnya lembu ni lah. InsyaAllah. Sebut insyaAllah tu dah selamat dah. Hati-hati. Baik, tetapi kalaulah kita memang nazar, sebab kita memang betul nazar, directly memang untuk sembelih lembu tersebut, maksudnya kalau ya Allah, kalau sekiranya aku dapat benda ni, aku bernazar dekat atas namamu bahawa untuk aku akan melakukan ibadat korban. So kita dapat. So kita wajib untuk buat ibadat korban. Bila mana buat ibadat korban, maka daging tersebut kita tak boleh ambil sedikit pun. Daging tersebut semuanya mesti disedekahkan. Disedekahkan kepada bukan orang di bawah tanggungan kita. Maksudnya orang bukan tak bawah tanggungan kita, maksudnya kita
kita tak tanggung dia. Habis sekarang siapa yang kita tanggung siapa? Kita tanggung anak kita. Maksudnya orang tersebut yang kita bagi nafkah. So tak boleh bagi juga kepada anak kita. Yang kalau adik-beradik tadi tu kita di bawah tanggungan kita tak? Tak ada. Dia sekadar adik-beradik je. Dia tu memang bukan kita sara. Bukan kita bagi nafkah kepada dia. Boleh tak bagi kepada dia? Boleh. Tidak ada masalah. Yang tak bolehnya, daging nazar ini dimakan dan diambil oleh kita sebagai penazar dan orang yang di bawah tanggungan kita. Yang tu tak boleh. Itu haram. Kan? Maka kena disedekahkan semua daging tersebut. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya, ini bukan kata riak, tapi kadang-kadang bila kita dah mula belajar, kita meningkat, kita dah senja-senja kita banyak belajar. Kita ingat, ya Allah, ya Tuhanku, banyaknya zaman dulu. Aku ni macam jahiliah, banyak buat silap tu. Jadi kadang-kadang dalam bergurau-gurau dengan kawan-kawan, bila ditanya apa semua, wah, apa tu, suka itu ke suka ini masa muda-muda, itu zaman jahiliah, kita jawab. Gini-gini zaman jahiliah. Jadi adakah itu membuka aib kita atau mendedahkan apa tu keburukan kita pada sahabat ataupun pada umum? Baik, kadang-kadang ada benda-benda yang kita buat dahulu, orang tak tahu, kita cerita, maka kita membuka keaiban. Itu sebaiknya elak. Tapi kalau orang dah tahu, memang mungkin zaman-zaman dahulu, mungkin kita lalai, mungkin ada benda-benda yang, yelah zaman-zaman yang kita duduk dengan suasana tersebut sama-sama tahu, dia kata, bahasa percakapan kita itu zaman jahiliah, maksudnya zaman yang kita duduk dalam keadaan lara, jahil kan, itu maksud kita. Jadi benda tersebut kita nak mengatakan bahawa ialah dulu pun lalai. Tapi lah Alhamdulillah. Alhamdulillah tu kita tu sentak hati kita. Alhamdulillah. Maksudnya Allah Ta'ala tarik kita lah. Kan? Jadi insyaAllah lah tak termasuk daripada yang riak lah tadi tu. Sebab yang benda tersebut kita dah, yang pertama kita bukan membuka keaiban kita. Yang kedua, kadang-kadang kita sembang di antara kita. Ini satu lagi. Kita sembang di antara kawan-kawan baik kita ni. Kita bercerita berkaitan dengan amal soleh untuk memantapkan dia punya amalnya. Contoh kata, macam mana? Aku kalau malam ni rasa macam paling banyak pun rasa macam 5 rakaat je campur dengan witir. Rasa macam, kau macam mana? Aku Alhamdulillah kalau 7 boleh sempat lagi. Macam mana kamu buat kan? So kita sembang dengan kawan kita yang dalam sealiran tersebut, bukan di atas dasar nak menunjuk-nunjuk, tapi untuk mendapatkan motivasi dan ilmu. Kita faham kadang-kadang kita dengan kawan-kawan kita tu kan, suatu kita ada istilah apa orang kata sekarang, BFF kan, yang betul-betul memahami dalam satu aliran, itu pun tak termasuk kepada riak kata ulama. Kenapa? Kerana saling memberi semangat antara satu sama lain. Bahkan dalam hadis Nabi SAW kata, untuk kita dengki atau kita cemburu kepada orang yang buat amal tersebut, itu selayaknya. Maksudnya kita kata, baguslah 7 rakaat dia tak malam campur witir dengan macam mana buat, aku rasa tak larat lah, rasa semangat. Dia bercerita macam ni, bangun tu istighfar dulu, tenang dulu, jangan nampak. Dia bagi. Maka pada masa tersebut, sharing kita, cerita tersebut, saling cerita antara kita dengan kawan kita, itu biasanya dia tidak akan menjuruskan kepada riak. Kalau sekiranya kita ini atas dasar untuk sama-sama dapat ilmu. Wallah. Terima kasih Ustaz. Itulah, kita tutup lah ya. Dah lama dah Ustaz dah. Okay Ustaz, Alhamdulillah syukur kita pada Allah, kuliah maghrib kita berjalan lancar dengan masih dalam bab riak, suatu penyakit hati yang mengundang batalnya ibadah dan amalan yang dilakukan. Walau bagaimanapun ianya akan dikembali ke Allah segala amalan apabila ianya segera beristighfar. Maka diingatkan di sini, kalau tidak keperluan syar'i, tidak perlu menceritakan tentang amalan yang kita lakukan kepada orang lain. Ubat pada perasaan riak itu ialah tersedar, ialah beristighfar dan ianya kembali ikhlas. Di situ juga dikatakan orang yang Allah jaga, Allah akan sedarkan seorang itu akan dosanya dan dia kembali bertaubat. Dan banyak lagi ilmu yang telah disampaikan Ustaz sebagai pengajaran ilmu dan pedoman pada semua jemaah untuk kita sampaikan kepada orang lain. Kita perlu jaga percakapan kita itu, ataupun dengan kata lain, hidup ni perlu beradab, cakap itu perlu bersopan. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah, terima kasih Gubernur Iman. Saya mewakili Gubernur Iman mohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah
dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi penutup majlis, saya mohon Ustaz membacakan doa penutup, tasbih kafarah dan soal as, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'ami wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma aslih lana sya'nana kullaha wa man hawlana wa man bainana bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.